الفاتحة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ثم إلى كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لهم الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. أما بعد. Bab yang ketujuh. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Bab yang ketujuh pada menyatakan kelebihan bersugi. Dan iaitu sugi itu, nak kita bersugi setengah daripada sunat wudu. Jadi sebelum kita berwudu, sunat kita bersugi, ya, membersihkan gigi kita lah, terutama kalau sekiranya ada sisa-sisa makanan dan seumpamanya, kita bersugi. Maka tempatnya bersugi itu bila? Dahulu, sebelum daripada membasuh dua tapak tangan. Sebelum kita memulakan basuh dua tapak tangan, berkumur, masuk air dulu, kita bersugi terlebih dahulu. Maknanya yang pertama-tama, ya, disunatkan kita bersugi terlebih dahulu. Ya. Maka tempat bersugi itu di mana? Dahulu, sebelum daripada membasuh dua tapak tangan. Atas kata Ramli, atas kata pendapat Imam Ramli, ya. Maka berhajat kepada niat, ya. Bila kita nak bersugi itu berhajat kepada niat, kata Ibnu Hajar, ya. Kalau ikut pendapat, ya, Imam Ibnu Hajar, perlu berniat ketika nak bersugi, baru hasil dapat pahala sunatnya. Adapun di sisi Imam Ramli tak perlu dah. Itu dah kira masuk dalam dipanggil sunat, masuk dalam sunat wudu. Itu kalau ikut pendapat Imam Ramli. Kata Ibn Hajar tak, walaupun dia termasuk salah satu pada sunat wudu, dia naklah juga berniat bersugi. Habis. Kemudian daripada membasuh dua tapak tangan, ya. Kemudian daripada membasuh dua tapak tangan, maka tiada berhajat kepada niat. Mana kalau dibasuh lepas daripada tapak tangan, maka tiada berhajat kepada niat kerana masuk di dalam niat wudu. Masuk dalam niat dia berwudu. Dan yang muktamadnya lah yang pertama tadilah, kata Imam Ramli. Tak perlu dia berniat. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, bermula taharah makna bersuci, ya, bermula taharah makna bersuci itu 4 perkara. Pertama, bergunting misai, dandan misai. Yang kedua bercukur bulu ari-ari, itu kemaluan tu. Yang ketiga, kerat kuku. Dan yang keempat ialah bersugi. Bersugi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rak'atani bisiwakin, ya, khairun min 70 rak'atan bighairi siwak. 2 rakaat sembahyang dengan kita bersugi terlebih baik daripada 70 rakaat dengan tiada bersugi. Tak bawa pula sugi, ya. Dia panjang dia tuan, ya. Sejengkal dia panjang biasa gitu. Kan, apa tu ada cara pegang dia. Saya mengaji di Yaman dulu, ya, di Hadramaut dekat Darul Mustafa. Ya, bila ketika mana kita berdiri untuk memulakan solat, masing-masing keluarkan sugi masing-masing. Tapi bila kita tak bersugi, macam kita janggal. Sebab orang lain semua bersugi.
Kalau sini terbalik. Sini terbalik. Semua orang tak bersugi. Yang bersugi seorang dua saja. Sana terbalik pula. Ada satu Habib tu, dia bapa mertua kepada Habib Omar, ya. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Ya, diriwayatkan kisah itu. Dia Masya Allah, ya, dalam kocek jubahnya, dalam, ya, tempat beg dia, di kereta dia, di bilik solat dia, ada saja kayu sugi. Mana apa dia tadi tu nak mengikuti sunnah. Nah, kerana dia nak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak benda simple, ya, simple. Sekarang ni mudah, ya, dah macam-macam cara ataupun macam-macam keadaan bentuk kan. Ya, siap dengan macam pen pun ada, tak boleh siap tudung tutup. Jadi orang pun tak terasa, ya, rasa jijik dan sebagainya lah. Ya, siap macam pen, boleh letak. Sebab ini besar kelebihannya. 2 rakaat, ya, 2 rakaat sembahyang dengan bersugi, ya, terlebih baik daripada 70 rakaat daripada tidak bersugi. Kalau nak pakai serban kita malu kan. Tambah-tambah kita laki-laki ni kan, kita bukannya haji. Kau kata wah, ya, sejak PKP ni macam pakai serban pula, ya. Ini pakai sugi. Baik, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin." Allahu akbar, ya. Jika tiada aku takut masyaqqah ni mana kepayahan, kesukaran. Kalau tidak menjadi satu kepayahan dan kesusahan ke atas umat aku, kata Rasulullah, nescaya aku suruh akan mereka itu dengan bersugi pada tiap-tiap kali salat, pada tiap-tiap kali sembahyang. Suruh tu suruh apa? Iaitu suruh yang wajib. Ya, itu kalau sekiranya tidak memberati, ya, tidak menyusahkan ke atas umatku. Ya, jadi kita faham daripada sabda Nabi di mana Rasulullah sangat menggalakkan supaya memakai sugi. Dalam satu riwayat saya tak ingat, ya, kalau tak silapnya Sayyidatuna Aisyah, kalau tak silap, ya, pada hadis Rasulullah ketika gering wafat di akhir hayatnya, ya, Rasulullah dimintakan supaya dilembutkan kayu suginya untuk Rasulullah bersugi dalam keadaan Rasulullah tidak kuat masa itu, subhanallah. Ya. Kalau tak silap Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kalau tak silap, ya, digigit terlebih dahulu, ya, kayu sugi yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah, ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan sakit pun masih lagi menggunakan sugi. Yes. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hamba apabila bersugi kemudian berdiri kepada sembahyang, innal 'abda idza tasawwaka thumma qama yusalli, ya, satu orang dia nak, ya, dia bersugi kemudian dia berdiri. Kalau faham di sini, ya, kalau faham di sini mana boleh juga kita bersugi masa kita duduk tu, ya, kita bersugi lepas tu kita bangun untuk nak sembahyang, boleh juga, ya. Macam kita kata kita solat tarawih, solat tarawih kan banyak, ya, 8 rakaat, 11 ke 20 sebagainya lah. Jadi di antara 2 tarawih dengan 2 tarawih tadi tu, sebelum kita nak bangkit berdiri untuk sambung tarawih 2 rakaat seterusnya, masa kita duduk sebelum bangun tu kita dah bersugi, ya, kita dah bersugi dah. Kemudian baru kita bangun. Kalau faham di sini begitulah, bahwasanya hamba apabila bersugi kemudian berdiri, bermakna waktu bersugi tadi tu dia dalam keadaan duduk. Understand? Faham kan? Kalau faham daripada kalimat tu, innal 'abda idza tasawwaka thumma qama, tengok thumma, kemudian baru dia berdiri. Jadi boleh aja, ya, boleh. Jadi bila seorang tu bersugi,
kemudian dia bangun untuk solat, ya, tak kira lah solat fardu ke sunat ke, maka berdiri malaikat di belakangnya. Qamal malaku khalfah. Ya, malaikat berdiri di belakang orang yang bersugi tadi, yang sembahyang tadi. Maka mendengar ia malaikat akan bacaan orang yang sembahyang. Ya, fayastami'u li qiraatihi. Ya, mendengar malaikat akan bacaan orang yang sembahyang tu. Sebab dia bersugi tadi. Maka menghampir ia malaikat tu hingga menghantarkan mulut malaikat atas mulut orang yang sembahyang. Malaikat suka, ya, dengan orang yang bersugi. Biasa-biasa saja, tapi di sisi malaikat itu merupakan suatu keistimewaan, kelebihan orang yang bersugi. Habis. Dan apabila Abu Darda radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lazimkan, ya, biasa-biasakan, lazimkan oleh engkau dengan bersugi. Maka kerana apa? Fatu ta'lim. Maka kerana bahawasanya pada bersugi itu 24 khasiatnya, kelebihannya ada 24. Ada 24 khasiat, kelebihan, keutamaan bersugi. Yang terlebih afdal daripada 24 itu apa dia? Dalam banyak-banyak khasiat itu apa dia? Iaitulah meredakan Tuhan. Mana Allah redha, Allah Ta'ala suka. Sebab apa? Sebab kita ikut sunnah kekasih dia. Tak? Redha Rasul, redha Allah. Redha Allah, redha Rasul. Kita buat perkara yang mereda, menyukakan Allah, meredakan Allah. Satu, dan digandakan pahala sembahyangnya dengan 70 kali ganda. Nak baca Quran, nak berzikir, nak solat, nak baca kitab, ya, boleh kita pakai bersugi. Nak berceramah, nak apa, nak berpidato, kita bersugi. Besar dia punya pahalanya. Bila kita bertutur pun jadi, pertuturan kita jadi lancar, jadi petah bila menyampaikan. Dengan barakah kita bersugi, niat kerana apa? Niat kerana nak ikut Nabi. Ada sesengah guru muslimat lah, Hubabah, kalau laki-laki panggil Habib, kalau panggil Hubabah, ya, isteri saya cerita kan, ada di kalangan isteri para Hubabah, habaib ni panggil Hubabah. Masya Allah, setiap kali nak mengajar apa, dia mesti bersugi dulu. Ya, bismillah nawaitu siwak lillahi ta'ala, aku bersugi kepada Allah Ta'ala. Boleh pada dah itu. Ya, sebelum nak berbicara, sebelum dia nak mengajar kitab dan sebagainya. Subhanallah, ya, dengan barakah bersugi tadi itu, maka pertuturannya, percakapannya, ya, teratur dan lancar, tidak tersekat-sekat, itu barakahnya. Dan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersugi itu ialah setengah daripada iman. Benda keyakinan. Benda ni kerana apa? Kerana yakin lah. Yakin tak yakin lah kita kan. Itu setengah daripada iman. Orang yang bersugi maknanya, ya, sebagaimana orang yang hadis sembahyang berjamaah, ya, fashhadu, sehingga ada sebuah hadis, naklah kamu bersaksi bahawasanya orang yang sering kakinya berjalan untuk menuju ke rumah Allah untuk salat berjamaah tu, fashhadu, kamu bersaksilah bahawa dia tu adalah di kalangan orang yang benar-benar beriman. Benda pahala ni benda kita tak nampak. Saya dengar Ustaz Roslan Muhammad, ya, kuliah duha dia bagi tadi, tengok dalam live streaming. Dia kata kita buat kebaikan wa ta'an ni pasti Allah tak akan balas. Liwafiyahum ujura, maknanya balasan Allah tu ada dua, sama ada Allah Ta'ala bagi sekarang ataupun Allah Ta'ala akan bagi secara bertangguh. Mungkin tidak sekarang, tapi akan rasa nikmat, akan rasa dia punya ujur balasan itu kemudian.
Jadi apa-apa pun kita melakukan ibadah, pokok pangkalnya bermula daripada keyakinan lah. Ya, kalau kita yakin, maka kita akan lakukan. Pada Al-Quran kata, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan perkara-perkara ghaib. Termasuk perkara ghaib tu benda pahala dan sebagainya, kita tidak nampak. Rahmat Allah kepada kita, kita tidak nampak benda tu. Hati tenang, ya, jiwa tenteram. Bukan tak ada masalah, tapi kita boleh hadapi dengan baik. Oh, itu nikmat. Ya, tidak ke nikmat, betul tak? Nikmat. Bukan tak ada masalah, tapi Allah Ta'ala bagi kita ketenangan. Allah nikmatnya. Jadi kita boleh hadapi dengan baik. Itu nikmat. Dan wudu itu setengah daripada iman. Wudu juga setengah daripada iman. Dan bersugi itu menyembuhkan akan tiap-tiap penyakit, melainkan matilah. Bersugi itu boleh menyembuhkan tiap-tiap penyakit, melainkan matilah. Macam mana Allah Ta'ala sebut itu atas kebijaksanaan Allah Ta'ala lah. Kita yakin sajalah. Ya, dan yang penting kan itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makruh bersugi, ya, makruh bersugi kemudian daripada gelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Allah. Allah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allah
La ilaha illallah. Allahumma rabbana dan makruh bersugi kemudian daripada gelincir matahari bagi orang yang puasa. Kerana tersebut dalam hadis, sungguhnya bau mulut orang yang puasa itu terlebih baik pada Allah, di sisi Allah, daripada bau kasturi. Jadi bila dah masuk waktu zuhur, ya, mana sudah gelincir matahari, maka tidak sunat dah kita bersugi waktu itu, kalau kita berpuasa lah. Jadi subuh boleh lagi, duha boleh lagi, zuhur tu kita dah tidak disunatkan bagi orang yang berpuasa. Kekalkan dengan keadaan begitu, sebab bau mulut orang puasa tu lebih wangi daripada bau kasturi di sisi Allah, iaitu banyak pahalanya di sisi Allah daripada memakai kasturi pada hari Jumaat dan seumpama hari Jumaat. Itu kelebihannya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku fa inna siwaka matharatun lil fami, ya, lil fami wa mardatun lirrabb. Bersugilah oleh kamu semua, kata Nabi, hendaklah kamu semua bersugi. Kerana apa? Kerana sesungguhnya bersugi itu boleh menyucikan bagi mulut dan juga meredakan bagi Tuhan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatun min sunanis mursalin, al-haya wal hilm wal hijamah was siwak wa ta'attur wa kasratul azwaj. Ingat ya, ini 6 perkara setengah daripada sunnah, ya, sunnah para rasul, ya. Ini 6 daripada sunnah rasul. Sunnah rasul tu banyak, maka di antara sunnah para rasul tu apa dia? Pertama ialah al-haya, ya, al-haya, sifat malu. Malu mana? Malu daripada Allah, dan malu daripada malaikat, dan malu, ya, daripada manusia pada mengerjakan barang yang tiada baik pada syarak. Dia malu pada Allah, malu pada malaikat, malaikat yang ada di kiri kanan yang mencatat, raqib dan atid, dan malu kepada manusia. Kalau tak malu pada manusia pun, dia malu kepada Allah dan dia malu kepada malaikat. Disebut dalam satu hadis yang lain, al-haya'u hasanun walakin fin nisa'i ahsan. Ini disebut dalam satu hadis yang lain, sifat malu itu adalah baik, tapi kalau sifat malu itu ada pada orang perempuan, maka itu terlebih baik. Ya, al-haya'u hasanun, ya, walakin fin nisa'i ahsan. Patut orang perempuan tu, ya, sifat malunya lebih lagi kalau nak bandingkan dengan orang lelaki lah. Itu sifat setengah daripada sunnah perjalanan rasul-rasul, gitulah sifatnya orangnya pemalu. Yang keduanya al-hilm, sifatnya lemah lembut perangannya, penyantun. Halim ni penyantun, santun orangnya, lemah lembut, berbudi bahasa, lemah lembut dengan orang yang lebih tua, ya, bertegur sapa, ramah orangnya, mudah mesra dan sebagainya lah. Kan ada kan sesengah orang tu sikapnya, ya, macam bengis nampaknya, macam asam sebagainya. Yang ketiganya ialah hijamah, berbekam, buang darah kotor, ya, buang darah kotor. Sebab kita makan macam-macam benda kan, mi sup, mi kari, ya, gearbox, apa lagi, utican ni, macam-macam benda masuk dalam badan, ya. Jadi benda tu kena cuci, kena bersih, ya, kena bersih. Tanduk lembu ke kebau kan, orang tak nak pakai lah, semua pakai cawan pakai lah, ya. Ada poin-poin dan sebagainya, buang darah kotor.
Yang keempat, bersugi. Inilah yang kita masukkan di sini, ialah bersugi itu setengah daripada sunnah perjalanan Rasul-Rasul bersugi. Dan hasil sunat bersugi itu dengan tiap-tiap satu yang kesat. Waktu setengah-setengah tu, kalau ujung lengan kita dia pun boleh. Kalau dah tak ada sangat kayu sugi kan, boleh guna ujung. Asalkan benda tu kesat. Tisu pun boleh. Kan? Kita buat dapat macam keras, kita buat macam sugi. Kalau dah tak ada sangat. Yang penting dia nak adalah kesat. Hasil sunat. Hasil sunat. Dan yang terlebih afdal ialah kayu arak, ya, kayu arak. Kalau baca Melayu tu arak lah. Tapi arak, ya, kayu arak, ada kayu khusus dia. Kelima, memakai bau-bauan. Itu sunnah. Ya, bau kan. Perfume. Pakai minyak wangi. Ya. Sebab hadis yang lain pun Rasulullah kata, aku antara benda aku suka pada al-atar, at-tib, bau-bauan wangi. Rasulullah suka pada bau-bauan yang wangi. Memakai bau-bauan kerana bahagian malaikat daripada anak Adam bau-bauan yang baik. Malaikat suka, ya, kepada bau-bauan yang wangi. Dan mereka itu bercampur dengan segala rasul. Malaikat itu bercampur dengan segala rasul. Terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubuh baginda tu pun wangi dah. Peluh baginda sebagainya. Masya-Allah. Dalam keadaan Rasulullah jasadnya yang begitu wangi pun Rasulullah suka kepada wangi-wangi lagi. Bayangkan. Ya. Dan yang keenamnya, banyak beristeri. Ini Rasul-Rasul dah, ya. Ini bahaya sikit ni. Banyak beristeri. Diriwayatkan Nabi Allah Sulaiman lahu alfu zawjah, ada 1000 isteri dia. Satu-satu masa tu. Bukan dia kahwin bercerai ke tak. Ya, dalam satu masa. Diriwayatkan begitu. Dan jika lebih daripada 4 orang sekalipun dengan nisbah kepada mereka itu Rasul, ya. Nisbah kepada mereka itu Rasul. Itu kerana tiada takut atau mereka itu zalim perempuan. Sebab dia tidak buat zalim kepada orang perempuan. Habis. Dan pada setengah riwayat, dia tak masuk situ, ada lagi setengah riwayat yang mengatakan antara sunnah Rasul apa dia? Al-khitan. Ya, berkhatan. Ya, dia berkhatan. Masuk jauhilah. Ganti daripada al-haya, ganti pada sifat malu tadi. Ya, setengah riwayat dia masuk al-khatan. Berkhatan. Yakni segala perkara ini jalan bagi kebanyakan Rasul daripada anak Adam. Jadi kebanyakan Rasul-Rasul itulah amalan mereka, sunnah mereka. Kerana bahawasanya, sebab apa dikatakan kebanyakan Rasul-Rasul begitu sunnahnya? Kerana bahawasanya Nabi Nuh tidak berkhatan. Nabi Nuh tidak berkhatan. Dan Nabi Isa tidak berkahwin. Ada lagi Nabi Isa, tak mati lagi, ada lagi. Umurnya berapa tahun? Umurnya berapa tahun Nabi Isa? Siapa tahu? 2020. Nabi Isa umurnya 2020. Betul. Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Tak kahwin lagi. Demikianlah tersebut pada syarahnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun wajibatun ala kulli muslimin. Al-ghuslu yaumal jum'ah, was-siwak wa masut thib." 3 perkara wajib, ya, atas tiap-tiap orang Islam. Wajib apa ni? Wajib fardu ain ke? Tidak. Makna wajib sini ialah sunat yang dituntut kuat ke atas setiap orang Islam tu. Apa dia? Iaitulah mandi pada hari Jumaat. Mandi pada hari Jumaat. Dan yang kedua, bersugi. Dan yang ketiga, menyentuh bau-bauan. Mana kita gunakan bau-bauan. Karena ni tahan sikit ya, sebab kita sembahyang pun jarak-jarak kan. Kita sembahyang pun jarak-jarak kan. Kalau tidak dulu sembahyang dekat-dekat, ya,
Tak pakai wangi, Allah Akbar. Kerana jarak, tahan sikit lah. Aku sudah terbiasa jarak kan. Nak balik, nak normal balik sebelum normal yang asal kan. Allah Allah, tengoklah macam mana 31 Ogos nanti kan. Habis PKPP macam mana. Semalam pun satu kes kan. Alhamdulillah. Muka kita mahal sekarang ni 1,000 ya. Muka kita kan harga 1,000. Muka kita kan harganya 1,000 mahal harganya. Dia jagalah muka kita cantik ni. Jangan sampai bayar 1,000. Allah. Ya. Pakai macam ni pun kena saman tuan-tuan ya. Ada kena saman juga macam-macam. Allah Akbar. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara fardu atasku. Atas diri aku jadi wajib fardu. Tapi bagi kamu, wahai umat, sunat. Itu dia. Ya, 3 perkara ni atas diriku wajib, tapi atas kamu, wahai umat, tidak wajib, sebagai sunat saja. Apa dia? Pertama ialah bersugi. Dia. Pertama ialah bersugi. Bagi Nabi fardu wajib bagi bersugi. Kita sunat. Yang kedua ialah sembahyang sunat witir. Sembahyang sunat witir bagi Nabi wajib Nabi buat. Malah kalau kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah, pernah satu ketika satu malam Rasulullah SAW mungkin agak keletihan sebagainya. Malam tu tidak buat mayang. Keesokan pagi Rasulullah qada balik, mana mayang malam termasuk itu tu dia qada buat semua. Maknanya Rasulullah tu tetap melakukannya sehingga Rasulullah mengqada ya sembahyang sunat yang ditinggalkan. Subhanallah. Ya, sampailah di akhir-akhir hayat baginda Nabi kadang gering sakit, Rasulullah sembahyang sambil duduk. Ya. Tapi bila nak berakhir saja ayat surah dibaca, Rasulullah akan bangun. Rasulullah nak rakaat keadaan sambil berdiri, bukan sambil duduk. Disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Subhanallah. Begitulah keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wajib atas Rasulullah tapi tak wajib atas kita. Kita sunat. Apa dia? Iaitulah berdiri malam, yakni sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud. Allah. Kita subuh bukan tak terkejut dah ni. Bangun tahajud. Kali subuh lewat pukul 6. Kan? Patut kita orang beriman tu waktu Ustaz apa tadi? Ustaz Rasulullah Muhammad. Pukul 5 kita dah bangun dah patutnya. Kan? Pukul 5 tu patut kita dah boleh bangun. Kalau lewat 5 pukul 5 setengah dah boleh bangun, dapat 2 rakaat. Ya, tahajud, 2 rakaat taubat sebagainya. Dah kita tutup dengan witir. Jadi jangan kita tak ambil peluang tu. Tuan-tuan mungkin tak ada pengalaman duduk di negara Arab kan, ataupun negara-negara tempat yang setengah-setengah tempat tu pukul 3.30 dah subuh dah. Kan? Kalau kena musim panas, bila musim panas ni biasanya siangnya panjang, malamnya pendek. Saya pernah berada di Mesir, di Syria, pernah ada di Yaman dah. Kalau kena bulan puasa, bulan musim panas, masya-Allah. Ya, bau rasa nak letak kepala je. Nak kena bangun sahur pula dah. Sebab subuh awal. Kan? Sebab bila waktu musim panas, biasa siangnya panjang, malamnya pendek. Masa saya mula sampai di Syria dulu, musim sejuk. Bila musim sejuk pula, malamnya panjang, siang pula pendek. Tak berapa kali sedar kita, bila lah nak subuh ni, bukan main lama. Sebab malamnya panjang. Kalau musim sejuk, malamnya menjadi panjang. Habis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tayyibu afwahakum bis-siwak fa innahu tariqul Quran." Ya, perbaiki olehmu akan segala mulut kamu dengan bersugi. Ini maknanya bersugi ketika mana kita nak baca Al-Quran. Tengok. Ya, ini ada nas dia tak? Tadi kita baca-baca tadi banyaknya tentang solat kan. Maka di sini pula waktu kita nak baca Quran pun sunat kita bersugi. Ya, sunat kita bersugi. Baikkanlah olehmu akan segala mulut kamu dengan bersugi, yakni baikkan olehmu akan dia dengan menghilangkan bau yang keji daripada mulut dengan bersugi. Kenapa? Kerana bahawasanya yang mana mulut tadi tu,
ya, tariqul Quran, sebab dia tempat lalu, tempat kita nak baca Al-Quran kan. Ya, jadi biar kalamullah, kalam yang kita nak baca ni keluar daripada mulut yang bersih, mulut yang kita sugikan dia. Dipanggil wa min ta'zimil Quran tatahhur. Ya, setengah daripada kita mengagungkan Quran tu ialah kita membersihkan tempat laluan tu. Mana tempat kita nak baca Quran tu, di mulut lah. Subhanallah, ya. Wa min ta'zimil Quran ya tatahhara mawridahu, kita membersihkan tempat laluan, tempat keluarnya ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Jadi itulah, ya, mudah-mudahan insya-Allah kita dapat ambil iktibar daripada apa yang kita baca bersama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika ada di kalangan kami ini ya Allah orang yang sakit ya Allah, maka Engkau sembuhkanlah sakitnya ya Allah. Atau boleh jadi ada di kalangan ahli keluarga kami yang sedang sakit ya Allah, maka Engkau sembuhkanlah sakit mereka ya Allah. Ya Allah, jika ada di kalangan kami ataupun ahli keluarga kami ataupun saudara-saudara kami semuanya ya Allah yang sedang menghadapi kesulitan, kepayahan dan kesusahan hidup ya Allah, maka Engkau bantulah mereka ya Allah, berikanlah mereka jalan keluar daripada masalah kesulitan yang sedang mereka hadapi ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah, ya Allah, berilah pertolongan kepada Islam dan umat Islam di mana sahaja mereka berada ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah, ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.